Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar yang saya kasihi sekalian, selamat bertemu kembali pada sesi PDPR Matematik bersama-sama dengan Dr. Cikgu Hana. Baik, belajar norma baharu sebenarnya anda mampu asalkan mahu. When there is a will, there is a way. Baik, apa khabar anak-anak semua setelah lama bercuti? So, cikgu harap semuanya sihat. Okey, so walaupun kita tidak dapat bersemuka di sekolah seperti mana biasa, sebab itulah hari ini cikgu kongsikan untuk menghadapi pembelajaran norma baharu. So, anda mampu asalkan mahu. Jadi hari ini cikgu ingin kongsikan topik, topik-topik yang akan anak-anak pelajar untuk topik tingkatan 5 KSSM tahun 2021. Dan pada akhir tahun nanti anak-anak pelajar akan menghadapi SPM. Okey, batch pertama untuk KSSM tahun 2021. Baik, cikgu kongsikan dan selepas ini cikgu minta semua pelajar catat, salin pada kertas kajang seperti mana biasa, dan pelajar-pelajar boleh menggunakan fail pada tahun lepas iaitu fail semasa tingkatan 4. What you have to do, you just buat sisipan saja and you catatkan untuk topik tingkatan 5 tahun 2021. Okey, ada 8 topik sahaja yang akan kita belajar pada tingkatan 5, iaitu yang pertama adalah tentang topik ubahan. Okey, dan dalam topik ubahan ni ada 3 bahagian: ubahan langsung, songsang dan bergabung. Dan cikgu yakin dan percaya anak-anak pelajar mudah untuk memahami tajuk ini walaupun kita buat secara online, asalkan semua pelajar mengambil kira perkongsian cikgu, kemudian membuat latihan yang cikgu berikan. And then sekiranya ada masalah, pastikan awak terus tanya saja pada cikgu. Okey, so yang pertama adalah tajuk ubahan tadi, ada 3. Okey, kemudian yang kedua adalah matrix. Okey, ini juga satu topik yang amat menarik sebab dia relate dengan your daily life iaitu dia ada 2 bahagian, matrix dan juga operasi asas matrix. Okey, yang ketiga adalah matematik pengguna. Okey, tajuk 3 dan 4 adalah matematik pengguna. Okey, dia lebih kurang sambungan kepada topik semasa tingkatan 4 iaitu tajuk yang ke-10 hari itu iaitu pengurusan keuangan. Kalau masih ingat yang kita buat assignment yang cikgu bagi ke awak hari itu, kerja projek pengurusan keuangan hari itu. Jadi semasa di tingkatan 5, anak-anak pelajar akan belajar tentang insurans. Okey, di mana apakah risiko dan juga apa pentingnya perlindungan insurans. Okey, seterusnya adalah matematik pengguna iaitu bahagian percukaian. So apa dia teks ni? Okey, apa pentingnya percukaian ini kepada negara? Okey, jadi awak perlu tahu tu. Okey, seterusnya adalah topik ataupun tajuk yang kelima. Okey, yang kelima adalah kekongruanan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Okey, di sini adalah sambungan daripada topik yang awak telah belajar dahulu semasa tingkatan 1, tingkatan 2 dan 3. Okey, iaitu dia ada kekongruanan, pembesaran, gabungan transformasi dan juga tesilasi. Topik ataupun bab yang keenam topiknya adalah nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, untuk bab 6 ini kita akan belajar nilai sin, cos dan tangent bagi sudut theta itu. Okey, kemudian 6.2 adalah graf fungsi sin, cos and tangent, dan topik ini memang agak mencabar sedikit sebab dia ada kaitan dengan admat sedikit. Walau bagaimanapun, saya yakin dan percaya semua pelajar boleh memahami dengan baik. Okey, dekat sini ada sedikit typing error dekat sini. Theta ni adalah tanda lebih besar or sama
Okey, kecil or sama. Cikgu tak letak sini. Okey, seterusnya adalah bab yang ketujuh iaitu sukatan serakan data terkumpul. Okey, kita dah belajar ke? Dah, okey. Kita dah belajar masa tingkatan 4 juga, tetapi masa di tingkatan 5 topik ini akan menjadi lebih menarik di mana kita akan belajar bagaimana hendak melukis graf ogif, poligon kekerapan. Okey, itu akan kita belajar nanti ya. Dan topik yang terakhir adalah pemodelan matematik ya. Dekat sini ada subtopiknya satu sahaja iaitu pemodelan matematik ya, dan tajuk ini amat menarik, okey, dan dia juga mencabar yang mana kita boleh gunakan tajuk pemodelan matematik ini nanti kita akan buat dalam bentuk project based learning. Okey, kita akan buat project insya-Allah nah. Okey, so cikgu juga ingin kongsikan di sini apabila kita belajar norma baharu sebenarnya dia ada dua, sama kita mampu, okey, kita mampu sebenarnya sebab apa? Sebab kita tanam dalam diri kita, niat kita, yes, aku boleh. Aku mahu. So, jika awak rasa awak boleh, so sebenarnya memang awak semua boleh. So, untuk belajar norma baharu, kita perlu persediaan mental dan fizikal. Antara persediaan mental dan fizikal yang perlu pelajar-pelajar terapkan dalam diri kita adalah sebenarnya dalam kehidupan kita yang serba mencabar menghadapi pandemik COVID-19 ini. Okey, so saya kongsikan di sini ialah how to be successful. Macam mana nak berjaya? Sukses. Okey, macam mana nak berjaya? So ada 4 yang penting iaitu duit. Okey, penting tak duit dalam kehidupan? Penting Okey, duit semua orang tahu memang penting. Okey, jadi apa dia duit yang cikgu nak kongsikan di sini? Pertama adalah kena terus sentiasa berdoa. So D yang pertama adalah doa. Doa supaya kita diberikan kesihatan, keselamatan, okey, dan diberikan rasa kekuatan untuk menghadapi sesi pembelajaran secara online dan sebagainya. Okey. Kemudian yang kedua adalah usaha. Apabila kita berada dalam situasi norma baharu, kita perlu berusaha dengan cara yang baharu, cara yang kreatif. Okey, sebab kita banyak berada di rumah Jadi usaha yang macam mana? Okey, usaha yang macam mana untuk kita sukses tadi? Okey, bila kita mengikuti kelas PDPR, okey, untuk semua subjek, so kita mesti berusaha untuk faham. Mesti berusaha untuk catat. Mesti berusaha. Sekiranya kita tak faham, kita tanya. Right? Okey. I yang ketiga dari duit tadi ialah ikhtiar. Selepas kita berusaha, pasti ada sahaja masalah atau cabaran Okey, yang mungkin ataupun halangan yang kita rasa sukar untuk atasi. So, cari ikhtiar. Macam mana nak ikhtiar? Ikhtiar sebab kita bukan seorang diri. Kita ada ayah, ibu, adik-adik, kakak, abang. Kita ada guru-guru. So, ikhtiarkan juga supaya semua masalah yang kita dah usahakan tadi tetapi masih belum berjaya seperti mana yang kita nak, so kita ikhtiarkan dengan cara yang lebih kreatif lagi. Dan akhir sekali setelah kita berdoa, berusaha, berikhtiar, kita kena yakin kita perlu bertawakal kepada Allah. Jadi insya-Allah apa-apa pun keputusan selepas itu kita dah tawakal, kita yakin Allah biasanya mendengar rintihan kita, doa kita. Yang penting kita berusaha tadi. Okey, seterusnya untuk kelas matematik, so ada beberapa persediaan yang perlu pelajar-pelajar sediakan Antaranya adalah pertama mesti ada pembantu peribadi pelajar iaitu kalkulator saintifik Okey, kedua adalah kertas kajang. Tak ada, susah nak beli. Okey, ikutlah ada buku catatan ke, kertas A4 ke, terpulang. Asalkan boleh jot down. Right. So jangan cari alasan, cuba cari jalan, right? Yang ketiga adalah file untuk simpan bahan PDPR kita Okey, file yang lagu mana? File yang macam mana Okey, file ni terpulang pada awak. Okey, bukan kata sebab lah ni kita musim PKP
cikgu kita tak boleh nak pergi beli kedah. No, no. Cikgu bukan suruh beli selalu kan. Okey, cari saja apa-apa. File kertas ke, file yang tahun lepas boleh gunakan. Okey. Ataupun paling tak ada, guna je lah supik ke apa-apa pun. Letakkan bahan dalam satu tempat yang selamat dan senang untuk dicapai. Alright. Okey, seterusnya ni adalah sikap kita, attitude kita, iaitu pertama mesti hadir dan mengikuti kelas. Okey, dengan sepenuhnya. Seterusnya adalah buat latihan yang diberi oleh cikgu. Kalau cikgu bagi latihan, biasanya setiap kali kelas, cikgu akan bagi latihan. So please, completely buat latihan tersebut. Dan cikgu pesan agar pelajar-pelajar menjadi seorang pelajar yang proaktif. Maksudnya kalau proaktif ni kita dulu lagi. Okey, cikgu terlupa ada kelas. Cikgu, bila nak buat kelas cikgu, kita ada kelas hari ni. That's proaktif. Cikgu, kita tak boleh nak buat soalan nombor 3. Boleh tak cikgu tekan? Maksudnya kita proaktif untuk sentiasa rasa nak mendahulukan. Okay. So any problem kita cuba selesaikan. Okay, cari penyelesaian. Okay, that is proaktif. Okay. So ingat pelajar-pelajar, cikgu suka sebut tentang istilah ini iaitu give more, get more. So there is no pressure, no diamond. Sebab bila tidak ada tekanan yang diberi dari luar, misalnya tidak ada cabaran dari luar, cikgu tak paksa awak, mak ayah awak tak paksa awak dan awak tidak memaksa diri awak sendiri. So, there is no diamond. Okay? Tidak ada kehidupan yang bersinar di akhirnya. So, cikgu pesan sekali lagi untuk skor matematik, yang pertama, banyakkan latihan hari-hari matematik. Okey, sekurang-kurangnya awak buat sehari 3 soalan sebab sekarang ni awak dah form 5 Okey, buat balik latihan topik-topik tingkatan 4. Okey, tengok balik dan buat. Dan tak faham, proaktif tadi. Tanya cikgu. Okey. Okey. Seterusnya adalah, cikgu ingatkan juga semakin banyak latihan, semakin mahir sebenarnya kita akan menyelesaikan soalan dan sebenarnya kita akan rasa semakin bersedia menghadapi peperiksaan. Okey, dan akhir sekali hadapi cabaran dengan tenang. Be calm. InsyaAllah kita akan menang. Okey, so untuk matematik ingat give more, get more. Awak lebih usaha so you akan dapat hasil yang lebih. Banyak boleh banyak. Sikit, jawapannya boleh sikit. Alright, so saya doakan semua pelajar bersedia untuk sesi pembelajaran secara online dan libatkan diri secara proaktif dalam semua kelas awak. InsyaAllah cikgu doakan awak sentiasa diberi kekuatan dan keinginan serta ada rasa ingin berusaha sebab anda ingin berjaya dengan cemerlang. InsyaAllah. Sekian saja untuk perkongsian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.